Boleh Baliza? Boleh. Sampai 145 juga. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma arzuqna lailatal qadri, Allahumma arzuqna lailatal qadri, Allahumma arzuqna lailatal qadri. Amin amin summa amin fa'ma ba'd. Ahli jawatan kuasa Surau Al-Husna Bangunan Darul Ihsan MBI, Saudari Suzi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kuliah zuhur pada hari yang ke-28 hari ini, dan insya-Allah malam ni malam yang ke-29 Ramadan bertarawih, kita masih lagi diberi semangat untuk menghidupkan bulan-bulan Ramadan sama ada pada waktu siang. Dan tuan-tuan datang awal untuk solat zuhur berjemaah dalam kesibukan bekerja dan membuat persiapan raya nak balik kampung. Tuan-tuan tak lupa ubudiyah, termasuk iaitulah solat zuhur berjemaah. Dan rutin di surau kita ini ada kuliah zuhur sebelum solat. Tuan-tuan datang untuk dengar kuliah zuhur. Begitulah mungkin ada kuliah asar di tempat-tempat yang lain, untuk hotel, bank dan seumpamanya. Kemudian kita susuli dengan berbuka puasa sampai berterawih, berwitir, bertadarus sampai insya-Allah doakan 30 Ramadan. Jadi pada malam ni, malam 29 Ramadan, terhitung di antara malam-malam yang dihitung ganjil untuk malam Qadar. 21 telah berlalu, 23, 25 dan 27. Semalam 28 ikut benua kita lah di Asia, termasuk di Malaysia ini, jatuh malam yang ke-28. Jadi malam ni malam 29 Ramadan. Dan ana pun diberi tajuk maudha, iaitulah The Night of Power. Tajuk kuliah zuhur kita The Night of Qadar, malam Qadar ataupun malam kemuliaan. Bertemakan kepada The Night of Qadar ataupun The Night of Power. Anda akan bercerita dalam kuliah zuhur ini tentang Ramadaniyah, keramadanan dan kehebatan malam Qadar, ataupun kalau sempat amalan-amalan khusus untuk The Night of Power. Dimulakan dengan malam Qadar ini pastinya surah Al-Qadr. Dalam 114 surah disebut dalam Quran pelbagai nama yang melibatkan nama binatang, Al-An'am, binatang-binatang ternak, bahkan dispesifikkan binatang ternakan. Ada nama Al-Baqarah, lembu betina, ada nama Al-Ankabut, ada nama An-Nahlu, ada nama An-Namlu, ada nama Al-Fil, gajah. Nama-nama di dalam surah Al-Quran yang begitu banyak, kisah Bani Israel, nama-nama Nabi, ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ada surah Muhammad. Dan ada nama di antara nama-nama 114 nama surah itu, surah Al-Qadr. Kita akan cerita tentang malam Qadar, dan Ustaz petik tema ayatnya, ayat 1, 2. Tak sampai habislah, sampai 5 jadi kuliah tafsir pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkannya, iaitulah Quran,
pada malam Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Quran, pada malam Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan. Dan ayat ini merujuk kepada penurunan Quran daripada Allah sampai ke langit dunia yang pertama di Lauh Mahfuz secara jumlatan wahidatan, sekaligus. Sebab tahap penurunan Quran itu ada marhalatani, dua marhalah, dua level. Supaya kita faham tidak salah, kita tidak berlaku salah faham, salah tanggap terhadap turun Quran kan 17 Ramadan. Kita cuti hari itu kan nuzul Quran 17 Ramadan pada surah Al-Baqarah. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Lalu turun Quran ini kita cuti nuzulul Quran 17 Ramadan. Jadi takut kita salah tanggap, salah faham, jadi kontradik daripada dua ayat. Ayat ni kita cuti nuzulul Quran 17 Ramadan, cuti nuzulul Quran 17. Ayat ni pula kami menurunkan Quran pada malam Qadar. Malam Qadar itu hitung di antara 21, 23, 25, 27, 29. Jadi dia jadi kontradik daripada ayat Baqarah dan ayat pertama surah Al-Qadar. Tidak begitu. Kenapa? Dua-duanya betul. Kenapa? Kerana ayat ini bercerita tentang penurunan secara jumlatan wahidatan sekaligus daripada Allah ke Baitul Izzah, langit dunia yang pertama di Lauh Mahfuz secara sekaligus 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, ada 77,439 patah perkataan dan ada 6,666 ayat, ada 340,740, 340,740 huruf sekaligus. Adapun pada bulan Ramadan diturunkan Quran, kita cuti nuzul Quran 17 Ramadan itu, itulah peringkat yang kedua, dipanggil munajjaman. Nuzulul Quran munajjaman, ataupun kitab lain disebut nuzulul Quran bitadrij, turunnya Quran bitadrij secara berperingkat-peringkat. Munajjaman secara beransur-ansur, memakan tempoh 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang tuan-tuan puan-puan kata 23 tahun, daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini turun bermula penurunan Quran daripada langit dunia yang pertama kepada Nabi Muhammad sampai Nabi wafatlah, ayat 281 surah Al-Baqarah. Itu ayat yang terakhir. Nabi sempat hidup 9 hari 8 malam. Walaupun ada beberapa pendapat tentang ayat yang terakhir 282 surah Al-Baqarah, cerita tentang hutang itu, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Begitu juga di antara yang terakhir surah Al-Maidah lah, ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ini di antara ayat-ayat yang terakhir. Tapi paling akhir ayat 281 surah Al-Baqarah. Yang pertama ada khilaf juga, kata surah Al-Alaq, ada surah Al-Mudassir, kata surah Al-Fatihah. Tapi tempoh penurunan Al-Quran dalam 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu, tamatlah penurunannya dan dia turun pada 17 Ramadan yang kita cuti. Yang pentingnya 22 bulan Ramadan. Turun Quran pada 17 Ramadan, surah Al-Alaq, cuti nuzul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami penurunkan Quran pada malam Qadar, iaitu 10 malam terakhir itu daripada Allah ke langit dunia yang pertama, daripada Lauh Mahfuz tadi. Jadi jelas kepada kita dia ada dua peringkat. Jadi tidak bercanggah ayat ini. Untuk menyamai kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur turun secara sekaligus peringkat yang pertama. Jadi kita kembali kepada ayat, sesungguhnya kami menurunkannya Quran pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadr. Bertanya, wa ma adra, apakah kamu tahu apakah itu Lailatul Qadr, the night of power ataupun the night of Qadar,
malam kemuliaan, malam penentuan itu apa dia? Allah tanya, do you know what is the meaning of malam qadar? Lalu Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri, the night of qadar, the night of power, khairun, lagi baik. Khairun ini lagi baik ataupun better or more better daripada alfi syahrin, more better than thousands month, iaitulah daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan sama dengan 1000 bulan. Umur ustaz sekarang ini 600 bulan. Abang Rizal tahu umur Abang Rizal berapa? Ikut bulan. Ha? 500. 600. Sebab umur abang 50. Umur kita sama. Ini kebetulan. Kalau umur 67 confirm tak ingat bulan. Kami ingat sebab kami berdua umur 50. Jadi umur ustaz 50 tahun. 10 Januari 1973. Abang Rizal? 6 Februari 1973. So kanda. Ni kanda. Jangan derhaka pada Abang Lu. Dia adik peringkat adik sebab bulannya hanya 10 Januari. Jadi kira bulannya iaitulah 600 bulan. Sebab 1 tahun 12 bulan. Jadi 12 kali dengan 5, 60, tambahlah 00, iaitulah 600 bulan. Umur kalian ini kalau ikut bulannya lambat lagi nak sampai 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan, tak ada seorang pun kat sini. Buktinya sebab kalau umur 60 mungkin paling lama lah. Kau ada memang MBI ni pencen 83 tahun baru pencen. Pencen mesti umur 60. Jadi staf ni masih bekerja lagi 60 duduk kat surau lah. Jadi tak ada orang umur 83 tahun 4 bulan ataupun 1000 bulan itu menyamai. Jadi satu malam kita buat ibadat sama dengan 1000 bulan ataupun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Bila? Pada hujung Asyaratul Awakhir Ramadan 10. Asyarah ni 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Cuma telah berlalunya 4 malam. 21 telah berlalu, 23, 25, 27. Tinggal satu je malam ni je. Malam ni malam 29 bersungguh-sungguhlah. Kalau kakak malam ni kakak qiyam, maka seolah-olah 83 tahun 4 bulan ibadat qiyam. Kalau abang bangun istighfar macam 83 tahun 4 bulan jangka umur ibadat istighfar. Selama mana kita istighfar? 83 tahun 4 bulan. Kalau kakak bangun baca Quran, seolah-olahnya 83 tahun 4 bulan kakak lama, panjang. Usia kita baca Quran 83 tahun. Kita baca 8 minit pun berat dah satu muka surat. Kita baca 8 hari non-stop, berat kita. Air 3-4 gelas serok tekuk. Kenapa? Baca ni bukan 8 minit, 8 jam, 8 hari, 8 minggu, 8 bulan. 83 tahun 4 bulan. Panjangnya masa kita baca Quran. Kalau abang bangun contohnya, abang sedekah ke, abang qiyam ke, ataupun tuan-tuan puan-puan bangun untuk tarawih ke, tahajud ke, kan? Bangun untuk bertakbir ke, apa saja. Macam umur ibadat kita 83 tahun kita qiyam. Cuba kakak imagine kakak bangun malam nanti buat kuih raya. Kakak jawab sendirilah, 83 tahun buat kuih raya. Ruginya kita. So malam ni kakak, dan malam besok bersamalah. Walaupun hitungan ganjil satu malam je malam ni, maka tinggal lagi 29, 30 pun sama kak. Kalau tak beraya lagi tuan dan juga puan, hari Sabtu contohnya ikut kiraan nisab, hari Sabtu malam tu tarawih lagi lah. Kalau tidak tuan-tuan, kita takbir lah. Tapi nak bagi tahu ada 2 malam lagi, 29, 30. Ana dapat giliran terakhir. Nak buat macam mana giliran ana? Malam ni tak sempat. Patutnya giliran ana kena buat 20 Ramadan baru tidak terlepas. Kita dah lepas 8 hari ni. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8 hari dah. Moga-moga tuan-tuan malam genap 8 hari sudah, 22, 24, 26, 28 tuan-tuan buat sama dengan mandang ganjil. 21, 23,
25, 27. Sama. Harap-harapnya sama. Supaya kita tidak terlepas pandang. Kerana genap dan ganjil itu beza 1 saat saja. 1 saat je beza. Bukan genap 24 jam. Tak 1 saat. Memanglah satu hari bergenap dengan ganjil 24 jam. Tapi bezanya 1 saat. Pukul 11.59. 59 saat. Pukul 12 berubah tanggal. 1 hari. So kalau malam ni kiranya ganjil, maka berubah menjadi genap hanya pukul 12 malam. Kalau kira terbenam matahari, ghurub syam terbenam matahari, lagi awal 7.20, 7.21. Dah masuk malam, malam apa dia kak? Malam qadar dah. Kalau malam ni waktu maghrib tu dah masuk, kita kata malam ke-29. Tapi masih tak berubah lagi tanggal. Tanggal berapa? Hari ni berapa hari bulan? 19. Tak berubah lagi. Kecuali pukul 12 baru berubah menjadi 20 hari bulan April. So nak kira macam mana tu, lebih kurang 5 jam setengah. 7.20, okey, dah masuk terbenam matahari ikut kalender Hijri, dah kira malam, iaitulah berubah hari, berubah malam, dikira 29. Dan kalau tarikh Masihi nanti tak berubah tanggalnya, iaitulah menjadi tanggal yang sama, kecuali kalau dia 19 lah. Tuan-tuan berubah pukul 12 jadi 20. Kalaupun tuan-tuan boleh fikir genap dan ganjil itu berubah bukan hanya kerana 5 jam setengah, kerana 1 saat, anda balik Mesir 1999. Ketika tu orang cerita tentang masuk alaf baru. Alaf baru ni masuk 1000 tahun yang baru. Ni sekarang ni tahun 2023. Anda balik 1999. Jadi 31 Disember, okey, 1999, pukul 11.59 malam 59 saat. Tu berubah detik 1 saat jadi tahun bukan 1000, tahun 2000. Allah. Jauhnya 1 saat berbeza, tahun daripada 1999 jadi tahun 2000 dek kerana 1 saat. Anda duk apa ni, bukan sergah. Bukan sekar bersungguh-sungguh sampai bersembuh air liur ni, supaya kita faham malam genap, malam ganjil itu hanya 1 saat. 28 dengan 29, 29 dengan 30, bahkan berbeza 1 saat tu sampai bukan genap ganjil 1 malam, 1 alaf, 1 kurun, 1 dekad, 1 abad, 1 bulan, 1 purnama ataupun 1 minggu kerana 1 saat. Mesej yang cuba disampaikan, the night of qadar, malam qadar, hujung 10 malam terakhir. Tuan-tuan rebutlah. Moga-moga 8 hari tu tuan-tuan tak penting lah terawih harap-harapnya lah. Tuan-tuan harap 10 malam 8 malam sudah, tuan-tuan bacalah Quran. Bahkan tuan-tuan tidur hanya 3 hingga 4 jam. Kalau tidak lagi molek 2,5 jam. Ada orang tidur sejam setengah saja kerana nak ahya ulailuha, menghidupkan malam. Malam lain tidurlah. Malam ni malam qadar, kalau jatuh 29 tak payah tidur. Kita tidur lama dah kan. Kalau Masihi 365 hari, tolak 10 hari saja akhir Ramadan. Jadi 355 hari tidurlah. 10 hari akhir Ramadan jangan tidur. Kalau kira tahun Hijri kakak lagi pendek, berapa? 354 malam saja. 354 malam. Sebab dia tak ada 31 Disember. Dia tidak ada sampai bulan tu 31. Jadi 354 malam kakak tidurlah 344 malam. Tapi 10 malam terakhir jangan tidur. Jangan pula tidur dalam kuliah Zuhur pun tidur. Itu lagi dahsyat. Cerita pun cerita malam ni tidur sikit saja. Ahya ulai, menghidupkan malamnya. Dan kalau kita jumpa malam qadar yang istimewa ini, apa makna qadar? The night of power. Ataupun apa makna qadar itu sendiri. Malam qadar adalah malam yang sangat istimewa kepada kita semua, orang-orang Islam yang beriman. Dia jadi raja segala malam. Dipanggil raja segala malam. Abang biasa jadi raja sehari, pandai. Kalau abang nikah 4, bolehlah 4 kali.
Jadi raja sehari. Malam tu tuan malam pengantin. Ini raja, kita jadi raja sehari kan. Dilayan sebentar. Lepas tu engkau basuh periuk dan kuat kawah sendiri je lah. Tak ada orang nak layan. Raja sehari tu saja orang nak makan bersuap. Ni raja apa dia? Raja pada malam-malam yang banyak, malam Qadar. Malam Qadar dia jadi mulia. Kenapa? Kerana padanya fihi turunnya Quran tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan dia Quran pada malam Qadar. Kalau raja turun mulia dah. Bulan tu mulia kerana agung turun kampung kita 50 tahun tak pernah turunnya agung datang pecah tanah ke rasmi masjid mulia sangat, datang VIP kehormat. Kerana yang datang tu orang mulia, mungkin agung, mungkin sultan, mungkin PM. Tapi yang datang itu adalah Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan, datangkan Quran pada malam Qadar. Mulianya malam Qadar kerana penurunan Al-Quran pada malam itu dan juga pada bulan Ramadan. Dan malam Qadar membawa maksud, iaitulah antara maksud Qadar adalah kemuliaan. Kenapa? Kerana sesiapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadat pada malam tersebut. Kita bukan ustaz yang dimuliakan jadi VIP duduk kat sini. Kita marhain saja, kita jemaah saja. Kita buruh kasar saja. Kita hanya petani saja. Walaupun kita tidak mempunyai kemuliaan pangkat, kekayaan, tapi dia jadi mulia kerana dia mendapat, iaitulah malam Qadar. Kalau raja tak dapat, dia hina juga. Kita kuli ni dapat malam Qadar, dia mulia kerana dia dapat malam kemuliaan. Apa makna Qadar? Qadar kemuliaan lah. Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Jadi tidak akan mempunyai kemuliaan kalau dia tak dapat mengisi malam-malam Qadar yang mulia kan. Kalau kita bangun tarawih, bangun witir, kita buat ibadat, kita mendapat malam Qadar, kita mendapat malam kemuliaan dengan ibadat mulianya dia. Kalau disebut malam Qadar itu dengan maksud yang lain, iaitulah membawa maksud hukum. Qadr. Apa dia? Iaitulah malam yang ditentukan segala hukum, ditentukan segala keputusan, kerana pada malam itu semua keputusan, semua urusan ditentukan oleh Allah. Boleh baca ayat, iaitulah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbim min kulli amr. Semua urusan, semua perkara ditentukan. Malaikat Ruhul Kudus pun datang, Jibril pun datang, mulianya sampai dipanggil malam hukum. Qadr itu maknanya hukum ataupun keputusan. Sampai kita panggil qada dan qadar. Kalau beriman kepada qada dan qadar, Allah tentukan ajal maut, jodoh pertemuan kita, termasuk rezeki, dalam kategori dipanggil qada dan qadar Allah. Apa makna qadr? Salah satu maksudnya iaitulah iaitulah hukum. Jadi Lailatul Qadri, malam hukum, malam buat keputusan. Di samping malam kemuliaan, malam Qadar juga menjadi malam penentu ataupun malam Qadar, malam yang Allah tentukan, iaitulah segala urusan dan segala keputusan, segala ketentuannya. Kalau mulianya malam Qadar yang Allah bagi untuk umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat yang lain ini, tuan-tuan umur 63 tahun umur Nabi, umur ustaz 50. Kalau kita lajak sikit, ada orang umur dia sekarang ni di Malaysia 50, 60, 70. Kalau di Brazil, anda terbaca manusia tertua di dunia sekarang, wanita 125 tahun. Kita baru 50 tahun umur. Kalau Nabi Nuh 950 tahun. Ramses yang kelima, Fir'aun yang kelima tu umur dia 500 tahun. Ada tak orang dalam dewan ni 500 tahun umur? Silang kat tangan. 780 tahun. Ada tak ada. Jadi umur kita ni a'maru umri, umur aku Nabi kata baina ni between, antara sitina 60 wa sab'ina 70.
Di antara 60-70 umur aku. Jadi kalau nak bersaing dengan Nabi Nuh sebagai contoh, umur 950 tahun, bagaimana? Itu umur pendek, logik akalnya, jadi tak ada masa untuk buat ibadat sepanjang mereka. Lalu Allah bagi anugerah khusus untuk Nabi Muhammad saja tahu, malam qadar. Jadi kalau kita dapat satu malam, macam ibadat malam ni kita harap-harapkan kalau malam ni lah, malam 29 malam qadar, hak lepas tu tak mampu kita bicara, tak mampu kita sebut sebab dah lepas lah. Kita malam ni malam 29 ataupun malam besok tuan-tuan buat ibadat juga, maka kita dapat ibadat 83 tahun. Macam tadi lah, kalau kita qiyam daripada tarawih, daripada witir, kena ada tazkirah, kemudian ada lagi tadarus, kemudian tuan-tuan bangun lagi qiyam, iktikaf di masjid. Masjid tu anjurkan selewat pukul 4, 3:30 datang kan, beriktikaf di masjid, qiyam lagi, solat tasbih lagi, kemudian bersahur lagi kan. Ketika itu tu seluruh malam tu, bahkan ulama menyatakan bukan timing itu saja, bermula terbenam matahari tu maghrib tu, kalau kakak telah buat ibadat, baca doa sebelum berbuka, waktu yang mustajab, ataupun tuan-tuan iftar memberi makan kepada orang kan, tuan-tuan bukan sekadar tarawih, rutin lah, rutin penuh malam kita itu sampai bila? Sampai subuh pula, panjang tu 12 jam lebih kurang, bukan detik yang tertentu. Maka malam yang kita buat ibadat itu menjadi 83 tahun ubudiyah dengan yang disebut tadi. Kalau kita bangun, kita tak buatlah semua sekali, tapi malam qadar itu sempat kita buat apa dia? Agak-agaknya kita sempatlah malam nanti kita buat ibadat, habiskan 3 juzuk terakhir, sebab besok dah nak balik dah. Baca banyak sangat, biasa 1 juzuk sampai kita baca 3 juzuk. Dan juzuk-juzuk yang akhir ini 30. Boleh baca cepat sikit, 29 boleh baca sikit, mula-mulakan dengan surah Al-Mulk kan. Jadi tuan-tuan pulung betul-betul malam tu baca Quran aja, nak habiskan, sebab kita baru 27 juzuk. Besok nak balik dah. Esok nak balik, jam boh. Jam guys, puan Musa tu jam gila. Jadi kita tahu dah, kita pun baca 3 juzuk. 3 juzuk malam tu, tidur lambat sikit. Maka macam dengan 83 tahun 4 bulan kita baca Quran. Kalau kita dapat malam tu, jadi kalau tuan-tuan dapat 1 kali, kalau dapat 10 kali, 10 kali ni 10 tahun lah. Okey, Ustaz umur 50, Abang Rizal umur 50 juga. Tapi Abang Rizal ni jenis orang tarikat, jenis orang abid, banyak ibadat. Jadi dalam 50 tahun 30 kali dia boleh dapat malam qadar. Kau sikit bagi, sikit sangat. Sikit sangat. Ustaz ni jenis ustaz komang sepana. Apa dia komang sepana, Suzi? Jenis komang sepana tu ceroi. Jenis apa dia? Kalau Ustaz Syarilong ceroi. Kalau Ustaz Zaidul cayam. Jadi Ustaz Yusri ni jenis ustaz cak ayam, penceramah komang sepana, ataupun jenis ceroi, ataupun leweh. Jadi anak baru dapat 9 kali. Abang Rizal ni 50 tahun, anak 50 tahun, tapi dia 30 kali dah sejak akhir balik 10 tahun, umur 50 tahun. Tolaklah busuk-busuk tak sempat, iaitulah 10 kali 10 tahun, 30 dapat. Amin. Kau anak sebut sikit sangat, kau 40 kali dapat. Mana tiap-tiap tahun dapat. Kalah Rabi'atul Adawiyah, kalah Zainal Al-Ghazali, kalah ni Abid ni, Sumayyah semua. Ada Sumayyah kat sini, kakak letak paling busuk lah macam kita. Dapat berapa kali? Dapat 9 kali. 9 tahun lah umur kita tu. Maka kita target tahun ni, tahun ke 10. Kalau kita dapat, nak mudah kira ni, kalau dapat tahun ke 10 kali sepanjang hayat hidup kita, macam umur ibadat kita dah jadi 830 tahun. So boleh bersaing lah dengan umat yang sebelum daripada ni, yang umur dia panjang, kita umur pendek. Tapi ada satu malam kita korbankan 10 malam, sama ada nampak ataupun tak nampak, kita bersungguh-sungguh, confirm kita akan dapat meraih, menggamit dan juga mencari-cari the night of power, malam kemuliaan. Dulu kan ada kisah Bani Israel, ceritanya panjang, Ustaz petik sedikit-sedikit. Dia berjihad di siang hari, jihad tanpa henti. Jihad kan fisabilillah, mati terus masuk syurga tanpa hisab. Malam dia abid buat ibadat. Selama mana? 1000 bulan. 1000 bulan. Kita boleh kah sebulan tak tahan dah? Kalau tak percaya tengok tarawih. Boleh tahan ke tak? Mula-mula 1, 2, 3 malam tarawih ramai. Abang Rosli ramai dalam seminggu yang pertama. Kalau paling kuat lah
Tapi cuba tengok bagaimana berlaku lepas daripada 5-6 malam. Daripada 10 sah tinggal 5 sah. Hujung tinggal 3 sah. Dia tak sungguh-sungguh. Kalau tarawih ada 23. Mula-mula 15 sah. 23 rakaat. Tapi sampai 8 je lah. Lepas daripada 8 bangun macam kelkatu keluar sarau. Pakar keluar ramai-ramai masjid tu. Habis dah. Sebab apa dia? Sebab sempat 8 saja. Okey, nak sambung 20 campur 3 ni 23 tak ramai. Tinggal 2 soft saja. Nak bagi tahunya kita semakin weak, semakin lemah. Momentum kita untuk ibadat ni hujung-hujung makin lemah, makin lemah, makin lemah. Tak percaya tuan dan juga puan tengok surau dan masjid masing-masing. Okey. Jadi kalau nak dapat betul-betul tak kiralah tuan-tuan awal ke akhir 30. Kalau kita speed nak masuk gear 5 ke, kalau ada gear turbo ke, 10 malam. Kalau sahabat dulu dia baca 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, tu permulaan Ramadan. Hujung Ramadan dia baca 30 juzuk satu hari satu malam. Artinya double or triple. Kalau dia baca 10 juzuk sehari awal Ramadan, tapi hujung Ramadan kerana the night of power, the night of qadar, ada malam qadar, dia baca 30 juzuk satu hari satu malam. Kita kalau tak boleh macam mereka pun, tapi paling tidak tempiasnya dapatlah. Kalau boleh 2 kali khatam, cantiknya. Kalau muslimat sempat 3 kali khatam, cantiknya. Tapi kalau ni malam ni 29 tak khatam lagi, berapa juzuk dah baik? Ana baru 3 juzuk. Bukan 3 juzuk nak habis, baru baca 3 juzuk, sempat tak khatam agak-agak. Ada 27 juzuk. So tepuk dada tanya iman. Kalau yang belum lagi ni nak khatam, buat ibadat lain lah. Kalau tuan-tuan baru 5 juzuk lah, kau boleh baca dalam 25 juzuk satu hari. Esok dah balik Kelantan dah boh. Esok nak balik Muar boleh tahan, balik Perlis tak sempat ada kau sambil-sambil drive nak baca. So kita terbaki hanya 1-2 juzuk, okey. Tapi kalau baru baca mula-mula Ramadan itu sampai 5 juzuk, lepas tu sibuk pasal Ramadan sampai 5 juzuk tak khatam jugalah kita. Kalau tak khatam, kita 1 kali aja khatam seumur hidup. Tu bukan khatam, khatan. Untuk khatam Quran lain, ni khatam bersunat ajalah. Jadi ni tentang ibadat yang kalau kita buat ibadat nak baca dalam tempoh 8 jam pun tak larat, tapi kita buat ibadat 83 tahun 4 bulan sama dengan 1000 bulan walaupun umur kita pendek, menyamai mereka. Kalau Bani Israel tadi dia jihad sampai non-stop, jihad je, siang jihad. Kita bukan jihad, jahat. Malam dia qiyam tak? Dia qiyam selama mana? 1000 bulan 1000 bulan tadi sama 83 tahun 4 bulan. Jadi apabila Nabi cerita tentang kisah Abid Bani Israel begitu hebat, sahabat agak kecewa dan juga agak sedih. Kenapa? Kerana mana mungkin boleh buat ibadat setara itu ataupun sehebat itu. Dia berjihad pada siang hari, kemudian malam dia qiyam. Selama mana anda nak sebut tadi, penat kita nak baca 8 jam, penat. Dia 83 tahun, itu kerja dia setiap hari. Kita tadi 30 hari, 4 hari pertama dia bersungguh-sungguh buat ibadat, hujung tu tak sampai 30 hari pun kita weak, kita lemah. Tapi dia ini bukan 30 hari, 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Lalu sahabat dengar cerita ini, maka agak sedih dan kecewa. Nabi pun menerima, iaitulah ayat yang kata the night of power, tajuk kita malam qadar tadi, satu anugerah, satu kemuliaan untuk Nabi Muhammad yang mulia. Umat lain tak ada. Nabi Muhammad kan khatamul anbiya. Nabi Muhammad akan adalah penutup segala nabi. Nabi kan ramai, 124,000 orang nabi, dialah penutupnya. Nabi adalah Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Dalam banyak-banyak rasul, 313 itu, yang wajib kita tahu 25 orang rasul, maka Nabi menjadi Sayyid, penghulunya, rajanya. Maka diberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Ada satu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tema kita berkaitan dengan malam kemuliaan yang begini mulia, yang masih terbaki 2 malam ini, dan ada lebih kurang 3 minit ini. Kalau kita dapatlah malam ni, malam 29 ya, malam besok pun buat ibadat sama juga. Kalau belum beraya lagi, kalau ada tarawih lagi, datang. Janganlah 29 berlalu 30 relax boh.
relax 30 malam ni genap. Kita isap week layan sinetron. Lepas tu layan TV. Kenapa? 30 boh. Jangan begitu. Jangan bermalas-malasan. 30 ke 29 terbaki ni, kejarlah malam qadar yang begitu mulia dan begitu hebat tadi, hanya kerana kita buat satu ibadat malam sama dengan 1000 malam, sama 83 tahun 4 bulan. Jadi jangan tukar pula Lailatul Qadri menjadi malam qadar. Lailatul Qadri, malam penentuan, malam keputusan, malam kemuliaan, kan? Tukar Lailatul Qadar menjadi malam Lailatul Qamdar. Sebab sibuk juga ni. Nak beli samping, nak beli baju Melayu bulan bintang ya. Kena pula bisu, bitu, kusyait. Silap macam dengan apa ni, mak hilau pula tular tu. Hak baru ni pula Syukriyah ya pakai samping. Moga dia semak tular viral. Kalau kita dah boroi pakai baju tak ada tular bulat tak ada lah. Tapi nak pakai tu sibuk nak beli baju Melayu, sibuk nak beli samping. Jadi malam Lailatul Qadar berubah menjadi malam Lailatul Qamdar. Kakak pun sama, sibuk nak bakar lemang, bakar kuih raya. Malam Lailatul Qadar berubah malam Lailatul Bakar. Bakar lemang, bakar karipak. Bukan salah kita buat preparation untuk raya, untuk beli samping, tapi jangan sampai tertipu lagi. Jangan kita tertipu. Malah genap nanti ingat 30 kalau tak raya lagi, maka kalau terawih datang jangan culas. Malam ni special lagi kerana malam ni 29 Kak. Kau dah ada planning malam ni nak pergi ke mana? Malam ni rasa nak pergi karaoke lah. Danduk ke sebab dah 28 malam ni tak pernah lagi pergi karaoke, tak payah Kak. Malam ni malam lusa bersungguh-sungguh. Dan kalau kakak jumpa malam ni malam bunsu malam berikutnya, kakak buat beberapa amalan. Speed ni 2 minit. Yang pertama kalau jumpa malam qadar, memperbanyakkan doa. Doa apa dia? Doa minta syurga. Ni amal-amalan khusus yang anda nak sebut tadi, memperbanyakkan doa. Doa minta syurga Kak. Minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, doa minta jauh daripada api neraka. Doa macam mana? Wa na'udzubika min saqatika wan nar. Yang ketiga Kak, memperbanyakkan doa juga. Doa minta maaf pada Allah, minta ampun pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan tinggal. Yang kedua, diselipkan banyak-banyak ni doa 3 ni, memperbanyakkan tadarus. Tadarus hana dah sebut tadi. Kalau kita tak sempat lah, bacalah juga. Walaupun tak sempat khatam. Nabi bertadarus, sahabat bertadarus. Bulan tadarus ni bulan Quran. So kalau kita tak baca daripada awal 1 juzuk, sampai sekarang pun kita tak masuk 27 juzuk. Kita baru baca 5 juzuk mula-mula Ramadan, tak boleh anda nak bantulah. Tapi memperbanyakkan tadarus. Kalau bulan Ramadan kita tak boleh khatam Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tadarus Quran, jangan harap bulan lain kita nak baca. Bukan nak memperlecehkan. Tapi kalau bulan ni bulan Quran, bulan Ramadan pun kita tak khatam, pun kita tak baca, pun kita tak tadarus, maaflah bulan lain lagi lah. Memperbanyakkan tadarus. Antara lain, memperbanyakkan sedekah. Ada banyak ni 1001 amalan. Sedekah bulan Ramadan lagi afdal. Afdalus sedekah syahr Ramadan. Seafdal sedekah pada bulan Ramadan. Kita buat sunat, sedekah tu sunat tau. Hak wajib zakat. Zakat tu wajib. Ni sedekah tu sunat. Sedekah, derma, tabarruk, infak. Kita buat sunat dapat ganjaran wajib. Kita buat perkara sunat bulan Ramadan dapat ganjaran fardu. Tambah lagi hak sunat tu, sedekah ni sunat, dapat ganjaran fardu. Tambah lagi sunat ni macam mana kita sedekah. Banyak kelebihan-kelebihan sedekah berpandukan hadis, sunnah dan juga ayat. Ana sebut sebahagian. Antara kelebihan sedekah, apa dia? Berlipat ganda. Allah bayar lipat ganda. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, masalul lazina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebab baca pun macam dikejar di harimau. Sebab harimau 145 dah tamat. Nak tamat masa. Hadirin juga hadirat, seperumpamaan orang yang tanam satu benih, satu biji, daripada satu biji keluar 7 tangkai, daripada 7 tangkai keluar 100 biji. Jadi 100 kali 7, 700. Kita buat investment RM1 dapat gandaan RM700. Nego gapo hak kita labur RM1 dapat 700. Abang Rizal, nego gapo? Tak ada. Nasi lemak modal RM1 jual RM2. RM1. Modal RM1 jual RM3. RM2 untung. Itu pun kena sumpah dia orang. Nego Fir'aun sungguh. 2, 3 ya. Dah lah bili sikit. Celaka sungguh. Dicelakakan oleh pembeli. Kenapa? 3 ya. Modal RM1. Hak ni modal RM1 jual RM700. Nego gapo tu anda? Tak ada kecuali nego dadah.
Tak ada di tali gantung jawabnya. Tak ada lah. Ini nego sedekah dia panggil. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak rugi. Yang kedua, sedekah boleh menghapuskan dosa. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Kama, sedekah boleh menghapuskan dosa sebagaimana tudfi'u, memadamkan, menghapuskan apa dia? Air akan api. Api tadi terhapus daripada dengan air. Begitulah sedekah. Sedekah di antara lain boleh jauh daripada api neraka. Boleh membebaskan kita daripada api neraka, kelebihan dia. Ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka walau bisyikk tamrin, walaupun dengan sebelah buah tamar, biji tamar. Sedekah. Kalau tuan-tuan tak ada tempat untuk sedekah, tuan-tuan sedekah dalam tabung tafi sana je. Letak menu rahmah pun tak apa. Menu rahmah tahu? Pandai. Kalau merah lagi molek sedekah. Tuan-tuan pergi ke kubur 3, iaitu ahluhu wa amaluhu. Ahluhu, ahli keluarganya. Lepas tu ahluhu, ahli keluarga. Maluhu, harta. Harta pergi bawa jaguar, bawa Porsche, bawa bah, ada 40 orang budak tafi tu baca Quran tak kubur. Lepas tu balik kan. Balik ahli keluarga pergi juga. Bini muda pergi juga. Tak tahu punya ada madu Nicolesia. Weh, ada juga Wadra mati. Alah Abang tinggal. Kalau Azian Irdawati atas kubur tu, kan, ahli keluarga pergi tapi balik lepas maghrib. Kalau tak balik lagi, hantu maklimah datang. Dia takut juga dia. Jadi dia tak masuk dalam liang lah. Ahli keluarga balik, harta benda balik, tinggal satu apa dah? Amalu. Moga-moga masuk amal jariah kita, sedekah untuk impak tafis yang baik daripada Allah. Kurang baik kelemahan saya. Aku lu qauli hazam. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab.